أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang barakah ini. Alladzi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana turun di tempat ini rahmat Allah dan keberkatannya. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali Al-Faqir mengucapkan puan terima kasih di atas jemputan, terutamanya kepada Al-Fadil sahabat Al-Faqir, iaitu Ustaz Ahmad Syahdan. Dan rasa kerdil nak bercakap di depan ini, di depan para habaib dan ulama kita, Bi Ali Sagaf, Bi Mus'ab, Syekh Abdul Razak Al-Masri, Ustaz Ahmad, Syekh Ahmad, wa baki minal habaib dan masyayikh. Ala kulli hal, sebagaimana yang diperintahkan untuk bercakap, mungkin mengambil masa sedikit, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, apabila kita dengar qasidah, apabila kita dengar laungan-laungan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di sini insya-Allah mudah-mudahan tidak keluar daripada tempat ini kecuali keluarnya kita dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita insya-Allah. Dan subhanallah, di dalam Islam semuanya boleh didatangkan di dalam Islam, tetapi mesti mengikut cara Islam. Sebagaimana kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menyebut hadis Nabi menyebut ad-dinu an-nasihatu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu. Apabila kita lihat kepada kalimah ad-dinu an-nasihatu, di situ kaedah nahwu yang digunakan iaitu badal. Bila disebut ad-dinu an-nasihatu, an-nasihatu huwa ad-dinu. Maknanya ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat, nasihat itu adalah agama. Kalau kita melihat pada makna yang kecil, bila disebut bahawa agama itu adalah nasihat, pada pahaman kita nasihat itu adalah teguran, maka nampak skop agama itu terlalu kecil. Tapi disebutkan ad-dinu an-nasihatu, kerana Nabi datangkan dengan kalimah dengan kaedah nahwu yang dipanggil badal, ganti. Bila disebut ad-dinu an-nasihatu, maka menyebutkan agama itu seluruhnya nasihat, nasihat itu seluruhnya agama. Jadi apakah makna nasihat sebenarnya pada kalimah ad-dinu an-nasihatu? Maka kalau dilihat kepada kalimah an-nasihatu, dia datang daripada kalimah nasaha, yang mana disebut di dalam bahasa Arab. Bila kita bercakap bahasa Arab, nasaha rajulu thawbahu. Bila disebut nasaha rajulu thawbahu, telah menasihati seorang lelaki itu baju dia. Adakah kita nak menterjemahkan bahawa telah menasihati seorang lelaki itu, telah menegur seorang lelaki itu baju dia? Maka tidak kena. Kerana di situ maksud nasaha rajulu thawbahu, iaitu lelaki itu telah menjahit baju dia. Maka Islam mengambil artinya, iaitu Islam itu adalah pembaikan daripada keburukan kepada kebaikan. Satu lagi makna an-nasihatu disebut nasahtul asla, iaitu aku telah menasihati madu. Jadi adakah kita nak terjemah di situ, menasihati di situ, aku telah menegur madu. Madu maksudnya madu yang diminum itu, bukan madu yang kahwin itu, ya. Madu yang diminum. Maka bila sebut nasahtul asla, tidak sesuai seseorang itu mengatakan aku menegur maduku, tetapi maksud di situ aku menapis maduku. Bila ditapis madu itu, maka tinggallah kotoran-kotorannya dan yang keluar madu yang bersih. Maka di situ membawa maksud Islam itu adalah penapisan daripada kekotoran kepada kebersihan. Maka bila disebut Islam ad-dinu an-nasihatu, maksudnya agama itu adalah pembaikan
daripada keburukan kepada kebaikan, dan juga penapisan daripada kekotoran kepada kebersihan. Maka bila dilihat, bila ada orang mengatakan bahawa Ustaz, saya nak bersukan, saya nak bermain bola, saya nak bermain badminton, bolehkah Islam memberikan saya bermain badminton dan bola? Islam kata boleh, tetapi mesti dilalukan, ditapiskan melalui Islam. Maka Islam kata boleh kamu bermain bola, tapi bagaimana kaedahnya? Pakaian kamu bagaimana? Maka bila ditapis melalui Islam, maka keluarlah cara bermain bola secara Islam. Apabila nak bermain badminton, bolehkah saya bermain badminton? Islam membenarkan, tapi mesti dilaluikan kepada Islam. Maka akan terhasillah penapisan, dan akan terhasillah pembaikan daripada keburukan, daripada kekotoran kepada kebersihan dan kebaikan. Maka bila orang nak berhibur, Ustaz saya nak menyanyi, Ustaz saya nak berhibur, Ustaz saya nak main muzik, bolehkah Ustaz? Maka lalukan kepada Islam. Maka Islam membenarkan, tetapi tapis melalui Islam. Bagaimanakah lagunya? Bagaimanakah muzik yang dimainkan? Adakah ianya membawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya teringat dikisahkan kepada kami oleh Al-Fadhil Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ketika mana beliau, ketika kami duduk di Indonesia, ketika peristiwa ulama di Kediri, Lirboyo, yang mana Habib Umar menceritakan bahawa, diceritakan bapanya iaitu Muhammad bin Hafiz bersama seorang sahabatnya pernah keluar berdakwah di satu tempat, sampai di sebuah negeri, yang mana di negeri itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya tidak sembahyang, orang-orangnya tidak beribadat. Maka ketika sampai di sana, Habib Muhammad ketika itu hendak berdakwah, lalu bila dia bertanya, bagaimanakah orang kampung di sini? Bagaimanakah solatnya? Orang kampung mengatakan, kalau kamu nak bercerita tentang solat, kalau kamu nak bercerita tentang ibadah, bukan tempatnya di sini. Maka Habib Muhammad dan kawannya duduk berfikir. Akhirnya timbul di dalam pemikiran mereka idea, dan mereka bertanya, di sini ada tak orang suka menyanyi? Oh, menyanyi kami suka. Menyanyi kami suka. Bolehkah kamu kumpulkan orang ramai supaya kita duduk beramai-ramai, sebab saya datang nak menyanyi. Maka bila dikumpulkan orang ramai, maka mulalah Habib Muhammad dan sahabatnya membaca qad kafani dengan bunyi dan lenggokan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada lagu yang dinyanyikan oleh mereka. Maka bila buat begitu, orang pun merasa suka dan akhirnya gembira. Dan kemudiannya bila sudah lama menyanyi, kemudiannya Habib Muhammad, boleh tak selepas ini kita sambung, aku minta dalam 5 minit untuk aku bercakap sedikit. Oh, orang kampung kata, kalau sebab lepas ni menyanyi tak ada masalah, kau nak cakap-cakap. Dia pun cakap 5 minit tentang solat, Masya Allah. Kemudiannya bila dia bercakap dan terus bercakap, kita ni di tanah lapang, mungkin di tempat yang mana tidak ada bumbung. Ada tak di sini tempat yang bagus untuk kita duduk dan berteduh? Ada surau yang tak lama tak kami gunakan. Mari kita bersihkan sama-sama supaya kita duduk di situ dan lebih selesa kita duduk di situ. Maka duduk di situ, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan akhirnya diteruskan dakwanya dengan qasidah-qasidah yang dibaca mengikut rentak mereka. Dan akhirnya Alhamdulillah berjayanya dakwah Habib Muhammad, dipendekkan cerita, dan akhirnya mereka itu sembahyang dan mendekatkan diri pada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir sendiri teringat ketika Fakir di Melaka, di Bukit Beruang Melaka. Di situ ada satu universiti multimedia, Universiti Bukit Beruang Melaka. Ada seorang lelaki yang cukup suka lagu-lagu Hindustan ketika itu. Maka ketika itu Al-Fakir baru pulang daripada Yaman dan dihantar ke sana, dan teringat bagaimana nak mendakwah mereka, dan hasilnya Masya Allah Tabarakallah, mereka mula mengingat, menyukai qasidah-qasidah yang mana di dalamnya itu mempunyai maksud-maksud kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Tabarakallah. Antara satunya sebagai contoh supaya tuan-tuan nampak bahawa Islam ini perlu ditapis dan mesti melalui Islam, dan jadikan ianya semakin baik dan jadikan ianya semakin bersih. Maka bila sampai ke sana, Al-Fakir, ada seorang sahabat berjumpa, dia kata dia tidak boleh berpisah dengan lagu-lagu Hindustan, sehingga tak boleh berpisah, menyebabkan setiap malam dia nak tidur, dia mesti akan mendengar lagu Hindustan, baru dia boleh tidur. Kalau tak, tidak boleh tidur. Maka Ustaz, tolong selesaikan masalah saya, kata beliau. Maka saya pun, Masya Allah. Kemudiannya dia kata, Ustaz, bagaimana, ada tak cara? Saya kata, kalau boleh tinggalkan. Tak boleh Ustaz.
Kalau boleh dengar lagu lain, tak boleh Ustaz. Jadi macam mana? Akhirnya saya kata, tolong bagikan saya lagu-lagu Hindustan itu. Saya nak bawa pulang ke rumah. Ustaz nak buat apa? Minggu depan boleh jumpa saya kembali di sini. Akhirnya saya balik ke rumah. Dan bila berjumpa balik dengan dia, saya kata, lepas ni malam dengar yang ini. Jangan dengar lagu Hindustan. Tak boleh Ustaz. Tak apa, tak apa. Yang ini lagunya Hindustan, tapi liriknya itu bukan Hindustan. Maka dia pun tekan dan dia dengar. Antara satunya yang Al-Fakir cuba usahakan supaya dia mula menjadikan lebih baik kepada apa yang dia dengar. Maka bila dia tekan, dia dengar satu bunyi. Bunyinya ni Al-Fakir bagikan contoh, ya. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa ishtighali qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari falhana wal bastu hali. Cukup dah kata tu. Tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia dengar, oh Masya Allah, tabarakallah, dia pun ambil. Lepas tu dia bagi lagi beberapa kaset Hindustan untuk saya hafal dan saya ubahkan. Subhanallah. Tapi cukup setakat itu sebenarnya, satu dua lagu sudah dia mula bertanya, ini qasidah ni apa maknanya? Maka kita pun menarik dia. Maknanya begini-begini. Sehinggalah dia suka qasidah yang berbunyi yang sebenarnya asal, iaitu apa? Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa ishtighali. Sehinggalah akhir, maka dia bila dengar, dan akhirnya sekarang ini menjadi salah seorang yang mencintai qasidah-qasidah yang mana maknanya membawa dia dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maka Islam bagaimana tarik mereka ini? Kesian mereka, mereka yang mana keadaan mereka tidak membantu mereka, kawan-kawan mereka tidak membantu mereka, menyebabkan mereka itu khayal dengan dunia-dunia yang ada sekarang ini. Sedangkan Islam sebenarnya boleh bagi dia berhibur, boleh bagi dia menyanyi, tapi dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka macam-macam sahabat saya di Yaman, ketika mana di Yaman, yang mana menghafal matan Aqidatul Awam dengan lagu Cindai. Masya Allah, tabarakallah. Dia menyebut dengan apa ni? Abda'u bismillah. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baqi bila tahawuli thumma salatu was. Oh Syekh bila dengar, Masya Allah, Masya Allah, menghafal Aqidatul Awam, dia jadikan benda itu berfaedah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu dia tinggalkan benda yang tidak bermanfaat baginya. Kalau sekiranya tidak boleh ditinggalkan, maka jadikan yang tidak bermanfaat itu kepada bermanfaat. Orang putih kata better than nothing. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat sebenarnya Al-Fakir menyampaikan sesuatu itu atas yang diminta oleh sahabat. Sebenarnya kurang ilmu ini untuk disampaikan, tapi ala kulli hal, explore Islam itu. Islam cukup indah, Islam cukup cantik. Maka akhirnya kita akan nampak hakikat kepada setiap sesuatu. Maka akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala kenapa dijadikan alam ini. Maka akan nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maka ketahuilah kamu sesungguhnya pada kamu itu ada Rasulullah SAW. Berbagai tafsiran para ulama, ada yang ditafsirkan maksudnya, ketahuilah kamu bahawa Nabi Muhammad itu daripada kalangan kamu. Ada setengahnya menafsirkan para ulama, wa'lamu anna fikum Rasulullah, yaitu ketahuilah kamu bahawa Rasulullah itu ada pada kamu. Yaitu sepatutnya perlu kepada semua umat Islam, di dalam hati mereka itu ada Rasulullah SAW. Maka bila mendengar saja sesuatu, maka mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebut satu qasidah sebagai akhirnya, disebut satu qasidah disebut sebagaimana ulama-ulama kita bila membaca mengingati Rasulullah, merasakan Rasulullah hampir kepada mereka. Disebutkan dalam qasidah itu, نسيم حبات علينا من حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها دواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفاء يا بخت من للنبي في كل حال اكتفى. yang mana qasidah itu menyebut Nasim habbat alaina, hembusan angin yang datang kepada min himal Mustafa. Daripada mana datang hembusan itu? Daripada mana datang aura itu, perasaan itu? Datangnya daripada pangkuan Rasulullah SAW. Nasim fihal hana, hembusan yang mana bila sampai pada kita rasa gembira, rasa seronok. fiha dawa wa syifa, Hembusan yang di situ ada ubat dan ada penawar. bishammiha yaslihil zahir lana wal khafa. Dengan menghirup hembusan itu membaikkan zahir kita dan batin kita. Ya bakhti man lin nabi fi kulli hal iktafa. Maka beruntunglah pada sesiapa yang setiap keadaannya mengikut Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan benar-benar haqiqah min atba'in Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Dan wallahu taala alam, yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu daripada dosa-dosa al-faqir sendiri. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan akhiri dengan kalimat suci, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.